Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini adalah agenda Awani. Kita melihat kepada malam ini diskusi yang amat penting untuk kita melihat dalam konteks kerangka ekonomi semasa. Kerana apabila kita melihat negara dan juga dunia sebenarnya dilanda pandemik COVID-19. Dalam konteks Malaysia khususnya, ini memberikan tabaran yang begitu dahsyat kalau kita sifatkan dalam sudut penjagaan kesihatan awam membawa kepada krisis ekonomi kita saksikan dan kesannya kita saksikan kepada rakyat kebanyakan yang kehilangan kerja dan sebagainya. Kita memerlukan satu dasar baharu melihat ke hadapan, bukan saja dasar untuk menyelesaikan dan juga memulihkan ekonomi, dasar baharu yang bagaimana kita ingin melihat di masa hadapan. Kerana sebelum ini kita pernah melihat dasar-dasar seperti dasar ekonomi baharu, kita melihat kepada dasar pembangunan nasional yang diikuti oleh dasar mungkin wawasan dan ada juga dasar transformasi negara, dan sekarang ini kita berfokus kepada dasar kemakmuran bersama. Bagaimana untuk kita melihat penambahbaikan dari sebarang kelompongan ataupun sebarang kelemahan yang wujud dalam dasar-dasar sebelum ini boleh kita tambah baik untuk melihat kepada masa hadapan. Saya nak bawakan orang yang cukup kredibel untuk bercakap soal ini, yang ada pengalaman yang begitu luas sekali. Saya berbesar hati iaitu saya bersama dengan pengerusi KRI, Kesanah Research Institute, Tan Sri Nur Muhammad Yaakob yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Tan Sri, sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Tan Sri. Syukur. Alhamdulillah. Tan Sri, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Tan Sri, kalau kita melihat kepada topik kita pada hari ini, saya nak membawakan diskusi berkaitan dengan dasar ekonomi realiti baharu. Ini realiti baharu ni yang paling penting. Pertama sekali kita kena faham dah. Ya, realitinya. Topik dia cantik. Ya, realiti pada ketika ini terlebih dahulu untuk kita fahami, Tan Sri, kalau boleh difahamkan, dan kalau boleh kita menyingkap kembali, kalau boleh Tan Sri membawa kami menulis sedikit ke belakang bagaimana dasar-dasar sebelum ini untuk kita fahamkan dalam konteks sejarah dasar ekonomi Malaysia sehinggalah kepada tahap ini, dan apa realiti masa kini untuk membawa kita kepada dasar baharu realiti masa hadapan. Tan Sri. Terima kasih Najib. Bagi tempoh 13 tahun pertama sejak kita merdeka, kita tidak ada dasar ekonomi yang khusus. Kita ikut dasar penjajah, iaitu laissez-faire. Untuk 13 tahun pertama, laissez-faire itu bermaksud cukup bebas. Tak ada dasar ekonomi yang spesifik atau fokus. Hanya pada tahun 71, kita mengumumkan dan laksanakan dasar ekonomi baru yang memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi, dan pada masa yang sama mungkin lebih penting kepada pengagihan supaya faedah dari pertumbuhan itu diagihkan untuk rakyat secara adil, secara seksama. Dan bagi saya dasar ekonomi baru itu berjaya, cukup berjaya sebenarnya. Banyak segi, saya sebut 2-3 saja untuk masa. Kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan pada tahun 70, 49.3%. Jadi, seorang dari 2 orang warga Malaysia miskin pada waktu itu. Ini, kalau berputar, lebih tinggi lagi, 55%. Dan hari ini kita telah mengurangkan kadar kemiskinan pada tahun 2019 hanya 5.6%. Hari ini dia sedikit 8.4%, tapi jauh berbeza dengan 49.3% waktu itu. Purata pendapatan 6 kali ganda dalam tempoh 70 hingga sekarang. Ini tak ada tolak inflasi. 6 kali berganda, hampir RM8,000. Dalam tempoh itu juga kita membina sekolah, hospital, infrastruktur asas di seluruh negara. Dan yang penting juga kita mewujudkan profesional, semua etnik, tapi khususnya profesional Bumiputera. Pada waktu tahun 70, Saudara Najib, kumpulan profesional Bumiputera begitu sedikit sekali, hanya 5% dari jumlah profesional di Malaysia, hanya 5% Bumiputera. Hari ini Alhamdulillah, syukur kita dah melebihi 50%. Dan dalam tempoh itu pun tak semuanya senang. Kita menghadapi begitu banyak cabaran dan waktu-waktu susah. Harga komoditi merudum pada tahun 86 dan
financial crisis tahun 98 dengan cabaran yang begitu genting, tapi kita dapat mengatasi semua cabaran. Ini penting, Saudara Najib, bagi saya ini penting kerana kejayaan inilah yang akan memberi kita keyakinan, harapan bahawa kita boleh mengatasi sebarang masalah, sebarang isu, sebarang cabaran dalam era realiti baru ini. Tan Sri, bagaimana untuk kita melihat cerita apa yang Tan Sri kongsikan itu, angka-angka yang menarik untuk kita fahami bahawa berjayanya dasar-dasar kita sebelum ini, umpamanya membasmi kemiskinan, kita melihat perbezaannya begitu ketara sekali. Meskipun apabila pandemik COVID-19 ini melanda, kita melihat dua angka yang saya ingin kongsikan, iaitu pertama sekali perkali Gini kita meningkat 0.407 kepada 0.411 pada 2020. Bukan itu saja, Tan Sri juga menyebut tadi 8.4% rakyat kita duduk ataupun hidup di bawah garis kemiskinan pada ketika ini. Hampir 600,000 ini terjerumus. M40 terjerumus ke B40. Maknanya golongan pertengahan kini menjadi golongan B40. Bagaimana untuk kita fahami, bagaimana untuk kita mengangkat kembali mereka ini ke atas garis kemiskinan setidaknya dalam tempoh mencabar ketika ini? Apa perkara pertama yang perlu diberikan perhatian dan juga tumpuan, Tan Sri? Terima kasih, Saudara Najib. Memang COVID-19 telah mendedahkan kerentanan, vulnerability sebahagian masyarakat kita. Sebagai gambaran, bergaji kurang dari 3 pada hari ini adalah 22%. Satu angka yang begitu tinggi dan mereka inilah kumpulan rentan yang cepat jatuh dari M40 ke B40. Kerajaan kita telah memberi begitu banyak bantuan kepada golongan ini dan golongan miskin, golongan yang memerlukan bantuan. Kerajaan telah memberi sebanyak yang boleh. Hampir setiap warga yang memerlukan bantuan sudah dapat bantuan. Ini satu perkara yang baik, yang bagus dari segi jangka pendek. Siapa yang miskin dia dapat bantuan. Dari jangka panjang, Saudara Najib, saya fikir, kerajaan mungkin fikir, kita patut mewujudkan satu sistem perlindungan sosial di mana tidak wujud keluarga miskin, ataupun kalau wujud pun tidak minimum dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau pada masa ini kita bantu keluarga miskin, dalam masa hadapan kita mengambil langkah-langkah proaktif, langkah-langkah pencegah supaya tak wujud keluarga miskin. Jadi macam mana nak buat ini? Yang penting sekali bagi saya dalam era realiti baru ini, yang penting sekali ialah pekerjaan. Kita mesti mewujudkan pekerjaan yang banyak dengan gaji yang elok, yang tinggi, supaya kita dapat dan juga warga yang mempunyai kelulusan, kebolehan, kepakaran untuk mengisi jawatan-jawatan ini. Dan bila kita berbuat demikian, kita boleh pastikan bahawa mereka ini diberi gaji, bukan gaji minimum, tapi gaji wajar, ataupun dalam bahasa Inggeris living wage, gaji yang memastikan mereka hidup selesa. Itu satu. Yang kedua, kita juga mesti mewujudkan satu sistem support, sistem perlindungan sepanjang hayat. Dari bayi itu lahir, kita beri bantuan. Semasa sekolah kita beri bantuan, kita pastikan pendidikan yang baik, makanan dan lain-lain. Dan yang penting sekali mungkin dalam alam pekerjaan, kita pastikan dia dapat kerja yang bayar gaji tinggi, dia ada kemahiran untuk mengisi jawatan itu. Dan kita juga tahu dalam keadaan yang baik itu pun mungkin ada yang hilang kerja, kemalangan, kematian, macam-macam.
dalam keadaan-keadaan yang luar jangkaan seperti ini, kita ada satu sistem. Bila dia hilang kerja, dibuang kerja, kita ada satu sistem social support untuk bantu dia 9 bulan, 1 tahun semasa dia cari kerja lain supaya dia tak perlu jadi miskin. Dia masih boleh kekal dengan standard of living, cost of living beliau. Dan yang penting sekali mungkin dalam era ini ialah bila dia bersara. Dulu saudara Najib, bila kita, zaman saya dulu, bila kita keluar dari universiti, sekolah, kerja, kita kerja kerajaan, dan bila kita pencen, kita dapat pencen. Bila bersara dapat pencen. Okey, alhamdulillah. Dan yang tak kerja dengan kerajaan, dia kerja dengan sektor formal. Majikan yang besar, syarikat yang besar. Tak dapat pencen tapi ada EPF. Okey, alhamdulillah, syukur. Dapat. Bila bersara dapat EPF. Itu realiti era lama. Hari ini kita cakap realiti era baru. Realiti era sekarang jauh berubah sebab kebanyakan pekerja di sektor informal, bukan sektor formal, sektor informal, di ekonomi dan lain-lain. Dan untuk mereka ini tak ada pension memang, bukan kerajaan, tapi tak ada juga EPF. Dan ini menjadi satu isu bila mereka bersara, tak ada pendapatan, hilang pendapatan. Dan terpaksa bergantung kepada anak-anak kerana simpanan yang kalau ada pun tak banyak. Jadi dalam sistem baru, realiti baru, cadangan baru ialah kita mengadakan satu sistem perlindungan pencen secara insurans. Jadi setiap warga Malaysia yang bersara dapat setiap bulan dapat bantuan, bukan bantuan, dapat allowance untuk hidup selesa. Tan Sri, dahulu kita mengukur garis kemiskinan ini adalah RM980. Sekarang ini sekitar RM2,208. Itu adalah garis kemiskinan lah. Kalau kita melihat kepada keadaan semasa ini, bagaimana untuk kita selarikan? Kerana gaji minimum itu, Tan Sri menyebut tentang soal gaji wajar tadi, tapi kita juga perlu melihat kepada gaji minimum itu. RM1,200 kita tetapkan untuk Semenanjung, berbeza sedikit dengan Sabah dan Sarawak. Bagaimana untuk kita selarikan? Adakah boleh kita selarikan gaji minimum ini kerana garis kemiskinan RM2,208 berbanding RM1,200 gaji minimum ini adalah berbeza sekali. Berapa lama ataupun apa yang perlu dilakukan untuk kita selarikan setidaknya angka-angka ini? Konsep yang beza, biar saya explain. Yang RM2,208 itu ialah garis kemiskinan untuk satu keluarga. Satu keluarga didefinisikan bapa, ibu, 2 orang anak, 4 orang. Kalau pendapatan mereka lebih dari 2,200, mereka dianggap bukan miskin. Kalau bawah, dianggap miskin. Okey, itu konsep garis kemiskinan. 1,200 gaji minimum ini ialah gaji minimum yang mesti dibayar oleh syarikat kepada pekerja. Tak boleh bawa lebih rendah. Lebih tinggi boleh, tapi yang minimum 1,200 individu. Sebagai contoh, kalau dalam keluarga yang saya sebut tadi, bapa kerja, katakan dia kerja hanya dapat 1,200 gaji minimum, ibu kerja dapat 1,200 gaji minimum, so jumlah dia 2,400 untuk keluarga 4 orang itu. Jadi dari segi statistik, 2,400 itu melebihi garis kemiskinan 2,200. Jadi keluarga itu tidak dianggap miskin dari segi statistik. Itu untuk nak compare. Tapi kita tahu, Najib pun tahu, saya pun tahu, kita semua tahu bahawa gaji 2,400 untuk satu keluarga di Malaysia ini, hasil di KL ni, susah untuk satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Yeah. Jadi kita kena beralih dari seperti saya sebut tadi, dari fikiran tentang gaji minima kepada gaji wajar, pendapatan wajar, pendapatan yang membolehkan satu keluarga hidup selesa. Banyak kajian telah dibuat
ada satu kajian yang dibuat dalam tempoh 2-3 tahun dahulu yang hanya bagi Kuala Lumpur saja, mungkin di tempat lain kurang sikit. Di Kuala Lumpur, mengikut kajian itu, untuk satu keluarga 4 orang, bapa, ibu dan 2 orang anak, hidup selesa, bukan hidup selesa sangat pun, hidup selesa, memerlukan 6,500 pendapatan sebulan. Itu satu kajian. Itu dianggap living wage. Dengan gaji itu dia boleh hidup selesa dari segi makanan, dari segi tempat tinggal, dari segi pendidikan, dari segi pengangkutan. Dan kita perlu fikir cara untuk beralih dari sistem fikiran gaji minimum, dan bukan senang untuk kita berbincang dengan majikan. Majikan selalu mahu gaji yang rendah dan kita minta gaji yang lebih. Saya minta untuk pekerja. Jadi banyak negotiation. Tapi kita kena buat satu paradigm shift. Kita fikir tentang living wage. Dan untuk memastikan kita berhijrah ke arah living wage, 2 perkara penting. Satu, kita perlu fikir cara untuk mewujudkan lebih banyak pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang tinggi. High value added job. Satu. Yang kedua, kita mesti mewujudkan warga Malaysia yang mempunyai kemahiran yang tinggi, yang boleh mengisi jawatan-jawatan yang menawarkan gaji yang lumayan. Ini tidak semestinya dia dapat degree dari universiti. Kadang-kadang kita fikir hanya dengan degree dari universiti boleh dapat gaji yang lumayan. Banyak jawatan-jawatan tidak memerlukan degree dari universiti. Technical experience, TVET, orang kata TVET, dan juga pengalaman buat kerja-kerja teknik, kemahiran dalam bidang-bidang teknik. Dalam era realiti baru ini, kebolehan dan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang teknik boleh juga menghasilkan gaji yang lumayan, gaji yang wajar, pendapatan yang wajar. Okey, Tan Sri, kita berbaki 3 minit lagi. Saya nak bercakap soal inovasi dan juga teknologi kerana ini adalah way forward. Orang kata inilah jalan keluarnya untuk kita melihat kepada pemulihan ekonomi. Kita ada industry forward policy lah, dasar industry forward. Kita ada My Digital, kita juga ada National Fourth Industrial Revolution. Semua blueprint dasar dan sebagainya. Namun bagaimana untuk kita melihat bahawa untuk menambah baik dasar-dasar ini bergerak ke masa hadapan, kerana kita tidak mahu hanya dasar itu sedap dia dengar ataupun bunyinya sedap, tapi pelaksanaannya di peringkat bawah itu orang tak faham pun, PKS kita pun tak faham. Macam mana untuk kita pastikan penambahbaikan ini difahami dan juga dilakukan untuk segenap aspek dalam peringkat ekonomi itu? Ya, digital yang teknologi itu penting sekali. Digital penting sekali. Tapi yang kita harus memastikan kita pilih teknologi yang sesuai untuk negara kita. Sebab ada teknologi yang dianggap sebagai memang game changer, iaitu game changer vaksin, game changer. Tapi ada juga teknologi yang hari ini dia fashionable dan esok diganti oleh teknologi lain. So kita kena bezakan. Jadi kita mempunyai banyak peluang dan juga keupayaan dalam bidang teknologi. Dua bidang ekonomi kita yang memerlukan teknologi sangat ialah, satu ialah pembinaan. Satu lagi ialah perladangan, pertanian. Sebab di dua-dua bidang ini kita menggunakan buruh asing, pekerja asing, dan dengan gaji yang begitu rendah, dengan value add yang begitu rendah, dengan teknologi yang tak ada langsung. So dalam dua bidang ini, kalau kita dapat mengubah sistem dengan teknologi yang sesuai, mungkin yang mereka oleh universiti kita dengan pakar-pakar kita memang mempunyai banyak pakar yang boleh menghasilkan teknologi yang sesuai.
kita akan memang mengurangkan banyak aliran wang ke negara lain. Satu lagi ialah pada masa ini saya lihat di universiti ada banyak pakar-pakar kita dengan pengetahuan yang begitu luas, begitu dalam, yang boleh mewujudkan teknologi baru, teknologi yang sesuai. Tapi sistem commercialization, sistem innovation ini tak begitu efisien pada waktu ini. Jadi kita kena cari kaedah untuk meningkatkan efisiensi dalam coordination kita dengan universiti kita, pakar-pakar kita dari segi commercialization. Satu lagi, Saudara Najib, di negara-negara lain, bila kita cakap teknologi, ada banyak venture capital. Dia akan menghulurkan begitu banyak wang. Dia akan invest dalam bidang teknologi baru, dan kalau jadi memanglah jadi kaya, kalau tak jadi pun tak apa. Dia itu venture capital. Tapi di negara kita saya nampak tak banyak venture capital yang akan sokong idea baru dalam teknologi baru. Saya fikir di sinilah peranan GLC. Kerajaan memanglah banyak perkara yang kerajaan kena lihat, bantu orang miskin dan lain-lain. Tapi di sini kalau GLC kita yang memang mampu dengan balance sheet yang begitu kuat, kalau mereka menjadi mengambil tempat venture capitalist di luar, bantu universiti, bantu syarikat-syarikat yang masuk dalam bidang teknologi baru, kita akan berjaya. Kita akan jadi sebuah negara yang dikenal sebagai negara mengeluar teknologi baru. Vaksin misalnya. Vaksin satu contoh yang begitu, Pak. Kerajaan mahu kita dapat mengeluarkan vaksin. Itu memang satu cadangan yang cukup baik. Sebab kita tahu bahawa vaksin ini dia punya patent dipegang oleh negara lain, syarikat lain, dan tiap-tiap kali kita beli begitu banyak duit kita kena bayar kepada negara lain, kepada syarikat lain. Jadi ini mungkin tak lestari, tak mampan dan not sustainable. Jadi vaksin, kalau kita boleh keluarkan vaksin dan pula kita pula jual vaksin kepada negara lain, ini bukan mustahil sebab pakar-pakar kita ini otak geliga juga. Orang kan pernah kata otak geliga. Boleh buat. Jadi itulah, kita kena fokus kepada game changer dalam kita memilih teknologi. Okey, kalau kita berbincang soal melihat kepada dasar ekonomi realiti baharu, khususnya untuk bergerak ke hadapan ini, memang tidak cukup masa, Tan Sri. Kita boleh berhubung dari masa ke masa untuk kita melihat apa lagi perincian yang boleh kita lakukan, apa lagi penambahbaikan yang perlu kita bincangkan dan juga cadangkan, kita kehadapankan untuk didengar oleh pembuat dasar. Bagaimanakah idea-idea segar ini harus terkandung dalam rancangan Malaysia ke-12 mungkin yang paling dekat. Belanjawan juga setiap tahun dan sebagainya, untuk kita pastikan kesan akhirnya kepada rakyat semua. Terima kasih Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, pengerusi KRI, Khazanah Research Institute, membincangkan perkara tersebut bersama dengan Agenda Awani pada malam ini. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.